Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi kita dalam rancangan Science Tube Mr. Afifi. Terus ke sains bersama Mr. Afifi. Okey, baik. Jadi sebelum ni kita dah belajar tentang campuran. Okey, dan kita dah tahu 5 jenis bagaimana kita hendak mengasingkan objek ataupun bahan. Okey. Adik-adik boleh ingat balik tak apa dia 5 cara yang kita gunakan untuk mengasingkan bahan? Siapa ingat? Cuba sebut kat cikgu. Ada 5 cara. Kalau kamu dah tengok video sebelum ni tentang campuran, kamu mesti tahu. Yang pertama apa dia? Yang pertama adalah menyisir. Yang kedua, mengayak. Okey. Yang ketiga, menggunakan magnet. Okey, yang keempat, mengapung. Dan yang terakhir adalah menuras. Okey, itu adalah 5 cara bagaimana kita hendak mengasingkan bahan ataupun objek yang bercampur. Sama ada yang campur tu halus dengan kasar ataupun besar dan kecil, okey, dan sebagainya. Okey, jadi hari ini kita nak sambung lagi topik campuran, iaitu tentang bahan larut dan bahan tidak larut. Okey, baik. Jadi kita akan rujuk kepada buku teks kamu. Okey, di sini cikgu ada bawakan buku teks kamu. Jadi siapa yang tak ada buku teks, kamu boleh tengok sahaja di belakang cikgu. Baik. Jadi sekarang ini kita tengok bahan larut dan tidak larut. Okey, sebelum kita masuk ke bahan larut dan tidak larut, cikgu nak tanya kamu. Okey, kamu mesti pernah, kalau kamu dah tahun 2, kamu mesti pernah tolong mak kamu buat air, ataupun mesti kamu pernah minum air oren, air sirap, air apa lagi, air Milo yang mak kamu pernah buat di rumah. Okey, jadi cikgu nak tanya, biasanya, okey, paling senang kita ambil air oren. Okey, kalau buat air oren, apakah bahan yang mak kamu masukkan? Yang pertama, air oren. Yang kedua, mesti taruh apa? Taruh gula. Okey, tapi okey, bila kamu minum, kamu ada rasa tak gula tu? Ada tak? Tak ada kan? Jadi ke mana perginya gula? Itu yang kita akan tengok dalam pembelajaran ataupun subtopik kali ni. Okey, kita tengok gambar dulu di belakang ni. Dia kata Nisa memasukkan 2 bahan ke dalam air dan mengaduknya. Mengaduk ni lebih kurang macam mengacau lah kan. Okey. Jadi sebelum diaduk, dia ada biji jagung dan juga gula. Biji jagung ni, kamu tahu lah biji jagung yang selalu kalau kat pasar raya ada jual. Okey, dan kemudian dimasukkan gula dan kemudian diaduk. Diaduk tu dikacau. Kalau bahasa Inggeris panggil stir. Okey, stir. Okey. Baik, jadi diaduk. Okey, selepas diaduk, dia tanya, ke mana hilangnya gula? Mengapakah biji jagung masih kelihatan? Gula tak hilang, mak dia kata. Gula larut di dalam air. Nampak? Kamu tengok perkataan ni, gula larut. Okey, gula larut. Ingat perkataan ni, larut dan tak larut. Larut di dalam air, biji jagung masih kelihatan kerana biji jagung tidak boleh larut dalam air. Maksudnya larut ni dia boleh bersebati dengan air. Macam mana dia boleh bersebati? Okey. Jadi ada bahan yang boleh larut di dalam air. Okey, ingat ayat ni, boleh larut di dalam air. Contohnya gula. Ada bahan yang tidak boleh larut di dalam air. Contohnya biji jagung. Jadi ada 2 jenis bahan. Yang pertama boleh larut dalam air, yang kedua tak boleh larut dalam air. Jadi bagaimanakah kita boleh mengetahui suatu bahan itu larut dalam air? Jom kita siasat. Jadi sekarang ni dia ada 3. Ini kita buat satu penyiasatan berdasarkan eksperimen yang dibuat di belakang ni. Cuma cikgu tak bawa lah bekas yang betul. Okey, nanti kamu boleh buat di rumah ataupun kamu boleh buat bersama guru kamu di sekolah. Baik, dia ada 1 sudu kecil garam. Kemudian dia ada 1 sudu kecil kacang hijau. Kacang hijau ni yang kamu buat bubur tu. Dan 1 sudu kecil beras. Beras ni yang kamu makan tu lah, yang masak nasi. Yang pertama, dia akan buat tuangkan 200 ml air ke dalam setiap bika. Ni maksudnya ada 3 bika. Setiap satu ni dituang 200 ml air. Okey, dia ada sukatan dia.
Kemudian masukkan garam ke dalam bikar A, kacang hijau ke bikar B dan beras ke bikar C. Maksudnya satu balang ni dia masuk satu bahan. Yang ini dia masuk kacang hijau, yang ini dia masuk ini masuk garam, yang ini kacang hijau dan yang ini beras. C itu adalah beras. Kemudian aduk. Aduk ni maksudnya kacau. Setiap larutan tu kita kacau dalam masa yang ditetapkan. Kemudian kita tengok apa yang berlaku. Kamu rasa apa? Apa yang terjadi pada garam? Apa dia? Hilang. Okey. Apa jadi pada kacang hijau? Masih ada. Yang ketiga, beras. Betul ke? Kita tengok keputusan dia. Jadi nanti kamu akan tengok keputusan tu. Kalau kamu buat, kamu boleh tanda di sini. Okey. Tapi kalau untuk pengetahuan kamu, di sini cikgu bagi jawapan bocor lah. Untuk garam, dia akan hilang. Dia bukan hilang, dia tersebati dengan air. Jadi kita tak nampak. Kacang hijau masih ada dan beras masih ada. Jadi, kesimpulan dia adalah garam adalah bahan larut ke tak larut? Bahan larut. Kacang hijau tak larut. Beras tak larut. Jadi tiga benda tu. Jadi soalan di sini adalah garam larut di dalam air. Kacang hijau dan beras tidak larut di dalam air. Okay. So garam, gula tu bahan yang larut dalam air yang kamu tahu. Okey. Baik. Kemudian, kita tengok bahan yang larut lebih cepat. Bagaimana kita nak mempercepatkan? Ada kadang-kadang bila kamu buat air, kamu masukkan gula, kamu kacau, lama dia tak hilang-hilang. Sebab apa? Tapi kamu tengok kadang-kadang mak kamu buat, masukkan air, masukkan gula, kacau, sekejap dah boleh hilang ataupun dah larut. Macam mana? Sebab apa? Kerana, cikgu bagi tahu siap-siap lah. Ni dia ada buat ujian. Okey, tetapi cikgu tak bolehlah buat di sini. Kita akan buat di sekolah ataupun kamu buat sendiri. Okey, tapi dia punya contoh dia mesti menggunakan air sejuk dan air panas. Untuk pengetahuan kamu, apabila kita larutkan gula ataupun garam ataupun apa saja dalam air yang panas, dia akan lebih cepat melarut. Maksudnya kalau kamu guna air panas, kamu kacau, dia cepat larut. Dia cepat hilang tu. Okay, tetapi kalau air sejuk, lambat. Sebab apa? Sebab air yang panas, dia dapat mempercepatkan proses larutan. Sebab itu kalau mak kamu buat air, kalau kamu tengok dekat kedai mamak ataupun restoran, kedai makan, bila buat air, dia mesti guna air panas. Kalau kamu tengok kat kantin sekolah, kamu tengok je buat air macam mana. Dia mesti masukkan air panas, kemudian masukkan gula, kacau, masukkan perasa, dia nak buat air oren ke apa sebagainya, baru dia masukkan ais batu untuk bagi sejuk. Itu adalah cara bagaimana hendak mempercepatkan larutan. Dan kemudian dia kata menyiasat mengapakah air teh ini masih tawar walaupun telah diletakkan gula. Menyiasat kelarutan gula dengan mengaduk atau tidak. Nampak ni? Kamu nampak tak? Dia dah letak gula tapi tak manis. Dia kata tawar lagi. Sebab apa? Senang saja, sebab apabila gula tidak melarut, maka dia tidak akan memberi kesan kepada air tersebut. Kalau kamu letak je gula dalam tu, kamu tak kacau, gula tu tak campur dengan air tu, tak larut, maka air tu tak manis lah. Okey, tetapi kalau kita kacau, kemudian barulah gula tu, air tu akan manis. Sama macam air yang menggunakan susu. Kamu buat teh ais ataupun teh tarik. Kamu buburkan air teh, kemudian kamu taruh susu. Susu dia adalah tinggi ni kan. Kamu taruh, kamu tengok dekat kedai mamak kan. Selalu kalau kita minta teh tarik panas satu kan, dia hantar. Tapi gula dia tak, susu dia tak kacau kan. Kalau kita minum saja air teh tu, apa rasa dia? Mesti pahit. Ataupun mesti tawar. Sebab apa? Sebab susu tu tak bercampur ataupun tak larut dengan air. Sebab tu, kalau kamu nak minum air yang kurang manis, kamu minta lah macam tu. Maksudnya kamu jangan kacau. Tapi kamu kacau sikit saja, so biarkan sikit tu tak melarut. Jadi kita akan dapat air yang kurang manis sesuai dengan kita punya tekak kita. Faham tak? Okey. Sebab itu kalau kita tak aduk ataupun kita tak kacau, gula tak larut dan air akan menjadi tawar. Okey, dan situasi seterusnya, mengapakah air kopi ini masih tidak manis walaupun saya telah mengaduknya? Menyiasat kelarutan gula pasir dan gula cube. Apa beza dia? Gula pasir dan juga gula cube.
Gula pasir dia mudah larut. Gula cube dia tak mudah larut. Okey? Air dah kamu tengok ni ya. Dia kata dia masukkan satu sudu besar, satu sudu gula pasir dan juga satu ketul gula cube. Jadi gula cube ini dia tidak larut dengan segera sebab dia berbentuk cube, dia keras. Okey, jadi dia gula pasir lebih cepat melarut, gula cube ni dia amat lambat untuk melarut. Jadi kalau kamu dah kacau pun dia tak selagi dia tak melarut, tak bercampur dengan air, tak larut dalam air, dia takkan manis lah. Okey. Dan satu lagi kerana apa? Sebab dia adalah bersaiz besar. Bila besar dia lambat nak melarut. Bila kecil macam ni halus, dia akan lebih senang melarut. Dia tak sama macam ais ya. Kalau air batu disebabkan suhu, kalau masuk air panas dia larut lah. Tapi ini adalah gula, dia mampatkan. Besar jadi dia amat lambat. Boleh tapi amat lambat. Okey, jadi rumusan yang kita dapat adalah bahan boleh dilarutkan dengan lebih cepat dalam air panas, diaduk dan menggunakan saiz bahan yang lebih kecil. Sebab tu kamu tengok orang buat air guna air apa? Guna gula apa? Gula halus, tak guna gula cube ataupun gula yang besar. Okey, garam pun sama, gunakan garam yang halus. Okey, itu adalah rumusan untuk bahan larut ataupun tidak larut. Jadi di sini ada banyak lagi aktiviti yang kamu boleh buat. Okey, kamu tengok ni. Ini jawapan soalan yang kamu boleh buat. Okey, jadi kamu boleh cuba. Kalau kamu ada buku teks, kamu boleh cuba jawab soalan ni. Kalau tak ada, kamu boleh mungkin cikgu akan buat satu episod khas untuk bincang soalan sahaja. Okey. Baik, jadi untuk episod kali ini sebabkan tak ada ini adalah episod sambungan, jadi tak ada quiz untuk episod kali ini. Okey, kita akan teruskan quiz dengan episod yang seterusnya iaitu topik bumi. Ini adalah topik yang menarik untuk kita belajar. Jadi jangan lupa kamu klik subscribe dan juga tekan on notification bell. Kamu tekan butang loceng tu untuk dapatkan notifikasi. Bila cikgu buat video baru, kamu dapat tahu. Terus kamu boleh tengok dan jawab soalan dengan secepat mungkin. InsyaAllah kamu boleh dapat hadiah. Dan seterusnya jangan lupa like Facebook cikgu iaitu Science Tube Mr. Afifi. Dan kali ini cikgu telah mempunyai satu akaun Instagram. Jadi kamu boleh follow Instagram cikgu di Science Tube Mr. Afifi. Okey, jadi kita akan jumpa lagi episod yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye-bye.